أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستودعه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام فأما بعد. Berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya adalah bagi kamu pada Nabi Ibrahim serta pengikut-pengikutnya, sehinggalah kepada anaknya Ismail dan kemudian kepada cucu-cucunya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, pada Nabi Ibrahim itu ada suatu teladan yang baik, ada suatu panduan yang baik, suatu kehaibatan yang perlu untuk dituruti, suatu perkara yang wajar untuk ditekuni. Lantas Allah Subhanahu wa taala menyambung, mereka yang akan melihat Nabi Ibrahim ini sebagai suatu teladan yang baik, sebagai suatu contoh yang baik, adalah liman kana yarjullah, mereka yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang meletakkan pengharapan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja akan tengok Nabi Ibrahim ini sebagai suatu teladan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullah. Maknanya di sana muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, mereka yang sentiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan memastikan kalau ia duduk di dalam masjid adalah pengharapannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia makan, pengharapannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minum pun dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan apa sahaja, dia berlari kerana Allah Subhanahu wa taala, dia belajar kerana Allah Subhanahu wa taala, dia naik kereta kerana Allah Subhanahu wa taala, sampailah peringkat kalaupun dia mungkin terdorong ataupun ada niat untuk melakukan perkara-perkara yang berupa kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia bersegera untuk mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia akan bersegera menghentikan niatnya ataupun menghalang dirinya daripada melakukan kemungkaran-kemungkaran yang berkenaan liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Kita puasa hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka kita bersegera mengaitkan. Dalam keadaan ada juga segelintir manusia mengaitkan dia berpuasa untuk menanti datangnya hari raya. Makna kata, dia tak boleh raya terus, dia kena puasa dulu. Maka dengan sebab tu, dia melihat bahawa puasanya untuk raya. Dengan sebab tu kita tidak pelik. Dalam Ramadan ini, kita akan lagi banyak kedengaran contohnya lagu-lagu raya.
Betul? Ini bukan cerita pasal Christmas ni, cerita pasal hari raya. Tak salah. Memang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita memang ada hari raya. Ada saat untuk kita berbuka. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang bakal melihat contoh yang terbaik pada Nabi Ibrahim ini akan berpuasa diletakkan sandarannya hari akhirat. Sandarannya Allah Subhanahu wa taala, aku puasa hari ini demi memastikan hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan meletakkan aku di dalam keadaan terkapar-kapar, lapar dan dahaga dengan sebab kurangnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan segala perkara yang kita lakukan, daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Contohnya, kalau tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita masuk tandas, kenapa kita diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ada adab-adabnya, ada doanya. Nak makan, nak berhubung antara suami isteri dan semua tu ada doa. Tengok wajah kita di cermin pun ada doa. Bukan setakat kita nak kira berapa jerawat kita, berapa uban kita, tapi kita diajar berdoa kerana sepatutnya orang-orang yang beriman, dia melihat wajahnya, dia akan berkira-kira berapa lama lagi kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagus kira uban, tetapi bukan untuk berkira-kira bahawa uban ini menjejaskan kehandsoman kita. Sebaliknya, berkira-kira uban ini memberikan peringatan kepada kita, tak lama lagi dah kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, Allah sambung lagi. Wa may yatawalla. Apa kata Allah? Barang siapa yang berpaling. Dalam pemahaman yang mudah, Allah sebut tadi, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Mereka yang mengaitkan dirinya sentiasa dengan hari akhirat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling, barang siapa yang nak mengaitkan puasanya kerana perkara yang lain, barang siapa yang nak mengaitkan kehidupannya, meletakkan kiblat yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia berpakaian untuk menunjukkan dirinya mempunyai pakaian yang termahal, baju raya yang termahal abad ini, ataupun dia berkenderaan, berkereta sebagai simbol kemegahan walaupun hutang, maka semua ni kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawalla, barang siapa yang berpaling niat lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Apa kata Allah? Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Allah kata, engkau tak nak taat kepadaku, engkau nak niat dengan benda yang lain selain daripadaku, Allah kata tafadhal. Allah tak jadi miskin dengan sebab kamu tak taat kepada Allah. Allah tak jadi berkurang. Kalau katakan kita pakat tak nak puasa Ramadan, Allah tak jadi kurus dengan sebab kita tak puasa. Allah kata Allah maha kaya. Dengan sebab tu, kalau katakan kita tak nak berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak nak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh gantikan orang Eskimo beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak nak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak nak kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh ambil orang Afrika untuk menjadi pendukung-pendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tak jadi miskin kalau kita tak berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi awas, kita yang akan jadi papa kedana bila mana kita cuba berlaku sombong di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang dipinjamkannya ini. Lalu tuan-tuan muslimin dan muslimat sedang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah simpulkan, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Allah maha kaya dah. Allah nak uji kita aja, sama ada nak taat ataupun tidak. Allah nak uji kita aja dengan banyaknya nikmat yang diberikan. Berbuka kita, alhamdulillah hari ini kita bukan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tengah-tengah bumi Arakan sana, Rohingya sana. Alhamdulillah kita simple-simple buka kita pun ada tamar, ada nasi,
Ada bubur lambuk, ada air sirap, air macam-macam. Itu tak campur lagi hak beli dekat bazar Ramadan dan seumpamanya. Tapi kalau mungkin Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berada di tengah-tengah mereka yang sedang menderita, mereka yang diburu oleh kematian, mereka yang cuba untuk dibunuh, mereka yang cuba untuk dihambat. Mungkin ketika itu baru ramai di kalangan umat yang mula tercari-cari Allah Subhanahu wa taala dan menyebut Allah Subhanahu wa taala, lalu bersyukur kita. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis mukadimah untuk pertemuan kita pada malam yang berbahagia ni. Yang dihormati tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang Allah pilih untuk bersama-sama dengan kita nak masuk 23 Ramadan. Yang alhamdulillah ada di kalangan sahabat-sahabat kita awal Ramadan Allah tarik, Allah panggil untuk kembali kepadanya. Ada di kalangan sanak saudara kita sebelum masuk Ramadan Allah panggil untuk bertemu dengannya. Tapi Allah bagi kita ruang dan peluang. Fasa pertama Ramadan, 10 hari yang pertama Ramadan kita lepas. Maknanya kita dapat sampai kepada fasa yang seterusnya. 20 hari Ramadan kita Allah bagi lepas pula. Masuk kepada 10 malam yang terakhir ni. Bersyukur dan bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Sujud kita tuan-tuan, muslimin dan muslimat, Allah bagi kita ruang dan peluang. Allah nak gandakan, gandakan dan gandakan. Cuma sejauh mana kita bersungguh-sungguh dan beria-ia untuk merebut peluang yang Allah Subhanahu wa taala sediakan yang cukup banyak ini. Lalu teruskan tahmid tuan-tuan muslimin dan muslimat, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tahlil, menyebut la ilaha illallah sebagai tanda kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama banyak ruang-ruang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki lebih. Contohnya 10 hari yang terakhir ni adalah antara hari-hari yang terbaik untuk kita bagi sedekah, untuk kita infak harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak channel, banyak jalan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan insya-Allah. Okay, tuan-tuan muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Saya memetik ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ni, ayat yang ke-6. Sebenarnya ayat yang ke-6 ni dia berkait dengan ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Yang ada padanya suatu sebab penurunan. Maka di sini tuan-tuan saya sebut tadi berkenaan Nabi Ibrahim, betul? Ayat ni Allah Subhanahu wa taala turunkan, para ulama menyebut bahawa sebab penurunan ayat yang ke-6 hingga ke-9 surah Al-Mumtahanah adalah berkait dengan seorang wanita yang bernama Qutailah. Qutailah kalau kita baca dalam sejarah, pernah dengar tuan-tuan nama Qutailah? Mungkin tak ramai yang pernah dengar ataupun tak pernah dengar, tak apa. Kita kongsikan pada malam ni. Qutailah ni adalah isteri pertama Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar dikatakan dia ada 4 orang isteri, maka Qutailah yang pertama. Kita mungkin kenal anak-anak Saidina Abu Bakar, contohnya Asma. Contoh yang lain adalah Abdullah, Aisyah, Muhammad dan beberapa, kalau tak silap Abu Bakar ada 6 ataupun 7 orang anak. Maka Qutailah, daripada Qutailah isteri yang pertama, Abu Bakar dapat 2 orang anak. Yang pertama Abdullah yang sulung, dan yang kedua Asma. Dua-dua ni berperanan membantu Rasulullah dalam peristiwa hijrah. Jadi diringkaskan cerita. Apa cerita pasal Qutailah ni? Qutailah ni ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak beriman bersama-sama dengan Saidina Abu Bakar, dan dia berkekalan tak masuk Islam lagi sehinggalah peristiwa hijrah. Sehingga Qutailah ni tinggal di Mekah lah. Dia bersama-sama dengan musyrikin Mekah pada waktu yang berkenaan. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sehingga turunnya ayat ini, maka dikatakan bahawa Qutailah ni
dia nak pergi ziarah anak dia Asma, anak kandung Asma. Dan pada waktu itu wajar juga untuk difahami kedudukan antara Mekah dan Madinah. Sedang ceritanya Mekah adalah pusat kepada golongan musyrikin. Golongan musyrikin, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, apa semua ada belaka sana. Ada belaka di Mekah. Manakala di Madinah adalah Rasulullah SAW, para sahabat dan juga mereka yang bukan Islam tetapi bersedia untuk menerima Nabi sebagai ketua negara ataupun ketua negeri pada waktu yang berkenaan. Jadi kedudukannya macam tu. Kedudukannya adalah tegang. Berlaku beberapa peperangan antaranya Badar, Uhud, Ahzab dan seterusnya. Okey. So Qutailah pergi ziarah, bercadang untuk menziarahi Asma. Bila sampai berita ini kepada Asma, Asma berasa confused. Dia rasa ada keraguan, doubt. Dia dengan doubt yang ada pada Asma tu, dia rasa macam mana ni? Wajarkah dia entertain, meraihkan kehadiran ibunya yang masih lagi bukan Islam ataupun bagaimana? Jadi confused Asma. Dia tak confused, dia tidur ataupun menenangkan fikiran dengan cara-cara yang tidak sepatutnya. Tapi Asma, dia pergi bertemu dengan Rasulullah SAW dan juga Aisyah. Waktu itu Aisyah dah menjadi isteri kepada Rasulullah SAW. Aisyah adik dia lah, adik sebapa. So bila ditanya kepada Rasulullah SAW, maka turun ayat ni. Ayat ni tak sebut pasal Qutailah, tetapi ayat ni sebut pasal Nabi Ibrahim. Sebab apa? Kita tengok balik dalam sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini disebut di dalam Al-Quran perihal keluarga Nabi Ibrahim. Nama yang biasa kita baca adalah Azar. Azar adalah bapa kepada Nabi Ibrahim. Ada ulama yang kata bahawa Azar ni gelaran. Tak payah confuse kat situ. Anggaplah Azar ini somebody di dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Katalah kita terima bahawa ia adalah bapa kepada Nabi Ibrahim. Sebab ada beberapa perbincangan yang berkait dengan Azar. Jadi bila kita tengok kat situ, ada beberapa persamaan antara peristiwa yang membabitkan Qutailah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Azar ni adalah bukan tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima kerasulan Nabi Ibrahim. Malah bukan setakat ia seorang non-believer, mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Azar adalah tukang buat berhala. Azar ni kerja utama dia mengeluarkan, mencipta berhala dengan pelbagai bentuk daripada bahan-bahan yang macam-macam. Dan Azar pembuat berhala yang tegar. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersama-sama dengan Namrud yang ada pada waktu itu. Namun begitu, kita baca di dalam mana-mana riwayat sekalipun, Nabi Ibrahim tidak pernah sekalipun menghina kerja buat ayahnya, walaupun buat berhala ni. Buat berhala. Ni bukan buat lukisan lagi, ni buat berhala. Nabi Ibrahim tidak pernah menghina, tidak pernah mencela, tidak pernah mengherdik, tidak pernah mempersendakan apa yang dilakukan oleh Azar. Malah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita baca di dalam Al-Quran, instead of Nabi Ibrahim menyerang Azar dengan macam-macam tuduhan, dengan terus menghukum Azar ataupun melakukan penentangan ataupun ajak orang lain untuk menyerang Azar, melakukan tindakan-tindakan yang kita anggap ialah nak mencegah kemungkaran di dalam rumah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah cuba untuk berbincang dengan bapanya. Contohnya, Nabi Ibrahim pernah sebut berkenaan azan ke? Tak lagi? Belum lagi. Okey. Nabi Ibrahim pernah berbincang berkenaan macam mana benda-benda yang ada kemungkinan jadi Tuhan ni. Maka benda-benda yang istimewa di dalam kehidupan, contohnya bulan, matahari, bintang.
Maka Nabi Ibrahim sebut bulan contohnya. Kita anggap bulan cantik kan? Bulan ni istimewa sebab dia di dalam keadaan yang yalah terapung-apung. Betul ke terapung-apung? Mengambang di angkasa tanpa tali, tanpa makna istimewa. Dan Nabi Ibrahim menggambarkan yang istimewa ni pun macam bulan. Dia bercahaya indah. Lalu orang menggambarkan cantik umpama bulan. Namun begitu, kata Nabi Ibrahim, bulan ni pun lenyap. Bila datangnya siang, bulan tak ada dah. Malah kadang-kadang dia bulan kecil, bulan setengah, pertengahan bulan, separa bulan, bulan penuh dan seumpamanya. Maka Nabi Ibrahim bagi contoh lain matahari pula. Matahari dengan sinarannya, dengan cahayanya, dengan macam-macam keistimewaan yang ada pada matahari, yang lagi logik kalau matahari ini dengan pelbagai kelebihan boleh jadi Tuhan. Dengan sebab tu ada manusia menyembah matahari, sebab keistimewaan-keistimewaan ini. Tetapi Nabi Ibrahim memberikan hujah bahawa matahari pun lenyap bila datangnya malam. Okey, kita sambung sikit lagi insya-Allah. Dalam 5 hingga 10 minit kita cuba untuk concludekan perbincangan kita ayat yang ke-6 ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sedang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, maka Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan contoh bagaimana cara yang terbaik untuk bermuamalah dengan the non-believer, mereka yang belum lagi beriman, dalam konteks azar ni tadi. Maka Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan penentangan-penentangan di dalam bentuk yang menghinakan. Maka di sini kita tengok bagaimana cara Nabi Ibrahim berbincang dan berbincang, nak menggambarkan bagaimana kejadian-kejadian yang ada keistimewaan-keistimewaan yang pelbagai. Bulan tadi dengan kelebihannya, matahari dengan kelebihannya, itu pun bukan Tuhan. Maka apatah lagi pada berhala-berhala yang bergerak pun tak boleh. Nak bercahaya kena minta torchlight daripada orang lain. Kalau katakan nak bergerak kena orang angkat. Maka secara logiknya Nabi Ibrahim cuba untuk menghujahkan bahawa berhala ni memang tak boleh nak buat apa-apa. Bergerak pun tak boleh, makan pun kena orang suap. Maka lagi tak logik untuk dia jadi Tuhan ataupun menjadi punca-punca sembahan. Okey? Maka diringkaskan cerita dengan cara yang berkenaan menggambarkan apakah cara yang terbaik untuk Asma bermuamalah dengan Kutailah. Maka fahamlah Asma bahawa dia perlu untuk memberikan penghormatan kepada seorang yang belum lagi beriman, iaitu Kutailah tadi. Maka ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya melihat dan cuba untuk memahami dan cuba untuk berkongsi dengan tuan-tuan muslimin dan muslimat. This is the principle dan fundamental bagi orang-orang yang beriman, seumpama Asma tadi melihat orang-orang yang bukan beriman yang berada di sekitar kita. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam kecenderungan sebahagian orang melihat bahawa bila melihat orang bukan Islam, maka dia sangat mudah untuk bertindak mengharbikan orang-orang bukan Islam ni. Maka Asing kafir harbi, Lim kafir harbi, John lagi harbi, Peter harbi. Dan label-label ini, maka dia sebenarnya telah tersilap fundamental. Asas apa yang digunakan? Sedangkan ayat lain daripada Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan walaqad karramna bani Adam. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam, anak Adam ni. Anak Adam ni bukannya Amin sahaja, bukannya Ahmad sahaja, Lim pun anak Adam juga, Peter pun anak Adam juga, John pun anak Adam, Joyah anak Adam, Teresa pun anak Adam juga. Maka semua ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, memberikan gambaran apa sebenarnya yang perlu untuk kita tanggapi
Sebab mahu tidak mahu, kita duduk kat Malaysia ni memang ada orang-orang yang bukan Islam berada di sekitar kita. Mungkin ada di kalangan jiran kita bukan Islam. Mungkin ada di kalangan office mate kita bukan Islam. Rakan-rakan kita bukan Islam. Lalu apa? Apa tanggapan, perception yang perlu untuk kita bina? Dan attitude yang terbaik yang perlu untuk kita tampilkan bila berdepan dengan orang bukan Islam ni? Maka asas yang paling fundamental bila melihat orang bukan Islam adalah mereka ini mad'u kita. Mad'u means what? Mad'u adalah orang-orang yang ada hak untuk disampaikan seruan kepada mereka. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam memberikan penekanan berkenaan hak jiran contohnya. Tanpa mengira, regardless dia punya background dia Islam ke tak Islam tu kemudian cerita. Tetapi hak jiran perlu diberikan perhatian dan diberikan hak-haknya. Maka mereka adalah mad'u. Bila mad'u ini Rasulullah SAW tunjukkan contoh. Contoh yang masyhur yang biasa disebut berkenaan kisah seorang wanita Yahudi yang jadi jiran kepada Nabi SAW, yang katanya sentiasa cuba untuk menyakiti Nabi SAW sampai ke satu peringkat dia jatuh sakit. Instead of Nabi mengucapkan padan muka, itulah nak buat sangat, tak baik kepada diriku, tapi Nabi pergi ziarah, yang menyebabkan ia melihat keindahan Islam, akhlak Islam dan seumpamanya. Dan Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, ni contoh yang ekstrim. Nabi SAW dilempar dengan batu. Nabi SAW dihina, dikutuk, dipersenda, sampai ke peringkat Zaid menceritakan Nabi punya kaki berdarah, bukan setakat luka kecil-kecil, tapi digambarkan kasut Nabi SAW penuh bertakung dengan darah. Dengan bersangatan, lontaran-lontaran, balingan-balingan yang dilakukan oleh orang-orang Taif di kalangan para sufaha yang dipergunakan untuk melontar Nabi SAW. Dalam keadaan dikatakan bahawa bukit menawarkan diri untuk menimpakan ke atas orang-orang yang melakukan kezaliman, penganiayaan kepada Nabi ini, tapi Nabi kata stop. Bukannya cepat-cepatlah timpakan. Tetapi Nabi SAW berdoa dengan doa yang masyhur, kita baca sama-sama. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan hidayah, berikan hidayah, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Mereka ni jahil lagi, baru kali pertama disampaikan seruan kepada mereka. Dan atas peristiwa yang berkait dengan Taif ini, Nabi mengajarkan adab kita. Bila contohnya jiran kita, kawan kita yang bukan Islam melahirkan anak, ada baby, melahirkan anak, kita diajar untuk mendoakan, pergi ziarah. Pergi ziarah untuk mendoakan mudah-mudahan, kalaupun bukan bapaknya yang bersama dengan Islam anak ni. Tetapi kita melihat banyak persepsi, tanggapan-tanggapan yang malangnya sedikit silap. Malah kadang-kadang banyak silap bila berdepan dengan orang-orang bukan Islam ni. Kita menggambarkan contohnya, kalau katakan seorang ahming dah minum guna gelas ni, kita akan mengeluarkan pantang untuk kita minum menggunakan bekas yang sama, takut-takut ada khinzir yang melekat padanya. Kadang-kadang kita berasa bersalam dengan orang bukan Islam, kalau boleh kita cuba nak elakkan, takut-takut dia istinja tak bersih. Maka ini yang perlu untuk dimurnikan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Dan saya berkeyakinan tuan-tuan muslimin dan muslimat dengan pengalaman masing-masing. Satu tadi, jangan mudah-mudah melabel harbi. Harbi ini implikasinya adalah harbi ini perang. Sifat seseorang itu yang boleh untuk diperangi. Diperangi di dalam pengertian mudahnya halal darahnya.
Bila perang, dia bukan perang cubit ke tarik ringa, tidak, itu tak dikatakan perang. Perang ini akan membabitkan hidup ataupun mati. Maka bila harbi, implikasinya halal darahnya. Cuba baca dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW tak pernah melabel orang bukan Islam yang duduk di bawah kekuasaan ataupun pemerintahan Rasulullah SAW dengan label harbi. Sebab dia akan menyebabkan peperangan. Perang, nak kata apa, perang dalam negara ni, perang saudara. Perang sama-sama penduduk. Dengan sebab tu, kalaupun ada, sebenarnya istilah harbi ni kemudian Rasulullah SAW sebut berkenaan zimmi. Ya betul. Sebab zimmi ini adalah orang-orang yang belum lagi beriman tetapi bersedia untuk bersama-sama, contohnya mengikat perjanjian sehidup semati mempertahankan kota Madinah, contohnya dengan piagam Madinah. Maka di situ ada zimmi, ada zimmah, ada rasa tanggungjawab dan kebertanggungjawaban. Rasulullah SAW, sebab tu Rasulullah kata, siapa yang menyakiti zimmi, orang bukan Islam yang di bawah lingkungan pertanggungjawabannya, maka dia menyakitiku, yakni Nabi SAW, sebab dia ada tanggungjawab. Kerana itu indahnya Islam, itu indahnya sebuah pemerintahan Islam di mana kita menyediakan protection at the highest possible level kepada semua orang yang berada di bawah jajahan takluk ataupun pemerintahan Islam. Maka dengan sebab itu, kalau kita baca dalam sejarah yang lain, menyebut bahawa bagaimana bila pemerintah Islam yang sudah tidak berkemampuan untuk memberikan protection kepada orang bukan Islam, di dalam pengertian dia kalah perang. Pada kedudukan itu, pemerintah Islam di Jordan, di tanah Syam sana, menawarkan untuk bagi balik jizyah yang dibayar oleh orang bukan Islam. Sampai peringkat itu sekali. Sebab dalam masa yang sama juga, bila di dalam lingkungan pemerintahan Islam, contohnya kita baca dalam sejarah ada perang-perang yang membabitkan orang Islam, orang bukan Islam, berlaku tawanan dan seumpamanya. Maka contoh, mereka yang tawanan perang ni, mereka yang ditawan, yang ditangkap di dalam peperangan, mereka akan diberikan pilihan sama ada bersedia menerima dan duduk bersama-sama dalam lingkungan pertanggungjawaban orang Islam, lalu dia jadi zimmi tadi, dan membayar jizyah. Untuk jizyah ni kita tazkirah lain. Bersedia untuk membayar jizyah, ataupun kalau mereka tidak bersedia untuk duduk di bawah pemerintahan Islam, dia ada pilihan. Dia ada pilihan untuk duduk di bawah pemerintahan yang bukan Islam, di luar daripada jajahan takluk Muslim, dan Muslim akan memastikan time dia nak keluar ke sempadan di bawah jajahan Islam ni tadi, dia mesti selamat sampai. Then ikut dia lah. Lepas tu kalau dia bersekongkol untuk bersama dengan golongan yang memusuhi Islam, serang balik Islam dan seumpamanya, maka ini baru dikategorikan sebagai harbi tadi, yang boleh untuk diperangi. Begitu sekali. Muslim menyediakan jalan, jaga nak keluar daripada wilayah ni. Mereka tak bersedia untuk bersama dengan pemerintahan Islam, okey, fine. Tak bersedia, tak nak bayar jizyah, okey. Maka pemerintah Muslim memastikan mereka keluar di dalam keadaan selamat, masuk balik. Itu banyak urusan-urusan yang berkait dengannya. Kalau masuk dengan perjanjian yang tertentu, dia ada protection yang bersifat temporary protection, protection yang bersifat sementara. Tapi tak apa, yang tu kita boleh bincangkan di dalam kuliah siasah syariah sekiranya ada masa. Cuma asasnya, dalam perbincangan ayat ini menegaskan kepada kita perlu melihat, kalau orang bisnes, dia akan melihat setiap orang ni adalah potential client. Betul? Ni banyak muka-muka businessman ni, potential client. Dan kalau kita businessman yang hebat, kita akan mampu untuk memindahkan
duit yang ada pada potential client ni ke dalam poket kita dengan cara yang halal lah. Maka bila kita orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, kita sepatutnya melihat setiap orang bukan Islam ini adalah potential to be a Muslim. Adalah mereka yang sangat berpotensi untuk jadi Islam. Cuba kita cek balik sejarah penghidupan kita sampai Ramadan yang kali keberapa dah ni. Berapa banyak orang Islam yang pernah dekat dengan Islam dengan usaha kita. Saya bagi contoh mudah, 1 minit, masa kecederaan. Dalam sibuk-sibuk orang bercakap pasal Olimpik ni konspirasi Illuminati, betul? Sekali lagi saya tak bercadang untuk syarah pasal Illuminati. Itu tazkirah lain. Dalam keadaan Olimpik yang dikatakan dengan konspirasi dan macam-macam lagi ni, ada sekumpulan anak-anak muda. Ada lelaki, ada perempuan. Dia melihat potential client. Potential client yang datang ke Olimpik ni sebagai mereka yang berpotensi untuk dekat dengan Islam. Lalu dia buat leaflet, dia buat risalah, dia pakai t-shirt. T-shirt yang menarik perhatian, contohnya, adakah hidup ini semata-mata untuk game sahaja? Bahasa mudah kita, adakah hidup ini permainan semata-mata? Then orang mula dekat booth dia ataupun dekat dia punya groups ni. Then bukan satu dan bukan dua, ramai yang masuk Islam dengan usaha dari dia, tak paksa. Siapa nak datang. Cuma dia ada usaha dan ada ikhtiar. Itu dia dalam keadaan central of kalau kita nak argue lah, central of Illuminati. Apatah lagi kalau yang tak ada berkait dengan Illuminati lagi banyak peluang, insya-Allah. Lalu muslimin dan muslimat sedang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, saya berkeyakinan dengan hadirnya Ramadan dalam beberapa hari yang terakhir ini, Ramadan sebenarnya mendidik kita menjadi pendakwah. Dalam Ramadan kita diajar untuk kita bagi infak, kita bagi sedekah. Sedekah tidak berkira-kira berkenaan yang bakal menerima itu Muslim ataupun bukan Muslim. Kalau kita mampu, kadang-kadang kita rasa tak selesa bila, contohnya, orang bukan Islam bagi hadiah kepada orang miskin, bagi hadiah kepada anak yatim, bagi pula sumbangan tu, sumbangan ni. Then, kita buat apa untuk bagi sumbangan kepada orang miskin di kalangan kita, contohnya? Ataupun orang miskin di kalangan orang-orang bukan Islam. Orang bukan Islam tak semua kaya. Alangkah bagus, alangkah indah, alangkah bahagianya kalau kita boleh berusaha kumpul sikit-sikit bagi sumbangan kepada, contohnya, rumah orang tua bukan Islam. Tak salah. Malah itu semangat yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu ada, even di dalam zakat sekalipun ada part untuk asnaf al-mu'allafatu qulubuhum. Walaupun ada perbahasan berkenaan mu'allafah ni dah masuk Islam dulu ke ataupun tak masuk Islam lagi, tak apa, itu tazkirah lain. Okey, muslimin dan muslimat sedang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kita menghampiri pukul 9 ni, insya-Allah Allah pilih kita bersama-sama dengan beberapa hari terakhir Ramadan. Maka rebutlah peluang ini, insya-Allah, dan saya berkeyakinan dengan kesungguhan kita akan dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik buat Ramadan pada kali ini, dengan mengharapkan Ramadan yang akan datang akan jauh lebih baik lagi, dengan penuh kesedaran dan keinsafan. Moga-moga Allah tak tapis kita dan Allah tak golongkan kita di kalangan mereka yang bernasib malang berakhirnya Ramadan tetapi tiada dosanya yang terampun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yazu billah. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahil hidayati wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.